Dia pedah ni mazhab agama ni, artinya dalam agama tu banyak mazhab, banyak jalan. Agama tu jalan banyak. Mazhab-mazhab ni jalan je weh. Tak ada gapo-gapo. Jalan nak arti cara. Cara kita nak lalu ikut cara mana. Termasuk dalam golongan agama zalim. Berarti dia bersalah. Royak ke Tuhan. Minta Tuhan ampun kesalahan dia. Begitulah setiap orang Nabi semuanya minta keampunan daripada Allah. Kerana dia tahu kesilapan tu nak elak tak elak. Pasti kena. Jadi maksum ni cuma tak lama je. Jadi kalau orang tidak maksum, mungkin dia berkekalan dengan kesalahan. Mereka tidak cuai. Maksum tidak akan berjangkit kepada mereka yang melantik dirinya sebagai guru. Ya, tak jangkit. Mereka akan ditanya dan dapat diakui kebenaran mereka. Kalau jaki kita kata, misal latih profesor, jaki dia. Bila dilantik, dia jadi profesor. Boleh ganti dia pula. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan sesiapa yang ringan timbangannya, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Orang berat timbangnya, itu orang untung. Orang ringan, itu orang rugi. Orang rugi. Disebabkan mereka yang sudah mengingkari ayat-ayat kami. Ini yazlimun. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Kerana mereka yang sudah mengingkari ayat-ayat kami. Ini dia ingkar. Jadi melaksanakan sesuatu sistem pemerintahan untuk menyampaikan kepada mereka yang merasai dirinya mencari kebenaran, ianya sudah menjadi kewajipan ahli ilmu yang berpengetahuan memahami Al-Quran pada setiap masa. Mereka lah orang yang dipertanggungjawabkan. Jadi berartinya ahli ilmu ni, orang berpengetahuan, orang faham Al-Quran ni, memang dia berasa bertanggungjawab. Dia kena beritahu kepada orang lain, beri orang lain. Walau orang lain tak setuju, walau orang lain marah, cuma dia menyampai. Ini suatu tanbih, peringatan. Setelah sibuk mempelajari dan memahami hikmah Imam Waliyullah, telah menjadikan diriku jelas lagi bersuluh. Ini katanya Maulana Ubidillah ni. Mana sebelum dia bertugas tu, mana dia dalam terikat mempelajari dan memahami bermacam-macam bidang ilmu mengikut jalan Syahrullah. Setelah menjadi diriku jelas lagi bersuluh dengan perkara yang wajib ke atas para guru. Ini setelah dia sampai ke peringkat tamak dan dia pun nak menyapa orang sebagai guru, dia tahulah kewajipan guru, iaitu untuk mengajar agama kepada anak-anak orang Islam sahaja. Guru agama Islam ni, dia nak ajar ni, ajar agama ni kepada anak-anak Islam je. Mereka yang memasuki pusat-pusat pengajian kerajaan, kerana mereka perlu kepada kemajuan hidup. Kerana orang ni nak kepada peningkatan dalam hidup dia, nak kepada ketinggian dalam masyarakat, maka dia masuklah kepada pusat-pusat pengajian tinggi, di mana di kalangan mereka terdapat tokoh-tokoh dari keluarga Islam yang mulia, yang sedar keperluan yang amat sangat kepada mursyid, kepada kepimpinan. Mursyid ni orang yang boleh beri pimpinan, yang dapat mengajar mereka agama tulis. Dan mursyid ni memang suka nak didapati ni. Sebab mursyid ni dia tidak mengajar baca kitab ni, dia tunjuk je. Dia tunjuk je. Kamu tak faham, kalau kamu nak faham molek, kamu pergi baca kitab ni. Baca kitab orang ni.
Dia cari di sini. Mana orang tu berusaha sendiri mencari, dia cuma tunjuk-tunjuk je. Bukan pastinya dia. Jadi orang nak pada mursyid ni, berarti orang tu nak ahli ilmu dah lah. Jadi kalau tak mengaji sekolah fikir abu, boleh mursyid pun nak buat apa? Cari tak jumpa. Yang dapat mengajar mereka agama tulis. Agama tulis ni fitrah lah. Bila sebut agama tulis tu mana fitrah? Fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama tulis. Dia tak tukar, tak pindah jak bila-bila lagu tu lah. Jadi din hanifi. Negeri situ lah. Lepas tu hak cara pelaksanaan yang kita dapat tidak ekor ke apa ni tidak tulis dah tu. Tulis dah tu. Pada mereka yang pergi kepada mereka oleh golongan yang beribadat. Golongan beribadat ni di kalangan orang sufi yang batil. Orang sufi ni pun jadi masalah juga. Dia ada sufi yang betul, ada sufi tak betul. Sedangkan orang yang mempunyai persediaan yang tinggi tidak pun pedulikan mereka. Orang sufi dia super fuqaha juga. Fuqaha ada batil, ada yang tidak batil. Sufi ada yang batil, ada yang tidak batil. Sebab jalan yang dibawa oleh orang sufi ni kadang-kadang dia bertentangan dengan jalan fuqaha. Jadi kalau bertentangan itu batil. Dia sebab fuqaha dengan sufi, dia selari je. Cuma hak tu ala kedanan. Hak ni luar. Misal lah kita ambil semayang je lah. Semayang fuqaha semayang lah sebagaimana aku semayang Nabi kata. Dengan arti tengok rupa. Bermula daripada Allah hingga Assalamualaikum tu rupa lah. Nampak boleh kelip. Lepas tu sufinya nak suruh faham. Kalau kita baca tu, kalau kita kecek tu, biar kita bahasa kecek dengan ada orang gitu. Kalau kita kata Alhamdulillahirrabbilalamin, ada orang. Guru kita kecek. Jadi tak silah kita kecek macam orang apa? Orang gila. Ni seorang pun dia kecek suka lah apa. Tapi salah-salah dia aja. Jadi bagi dia nampak gambar tu lawan dia tu kecek tu. Sebab galik-galik dia kecek. Jadi kita nak kecek biasa orang gila tu kecek. Dia nampak orang kita kecek. Sekali pun Allah tu tak nampak. Tapi biasa pun nampak. Kebiasa pun nampak je seperti orang gila tu lah. Dia ada lawan dia kecek. Jadi kita serupa Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana puji tu bagi Tuhan hak yang mendidik semua. Khususnya manusia lah. Ar-Rahmanir-Rahim, dia pemurah, dia penyayang. Jadi dia tu. Dia nampak dia. Jadi kalau kita tak nampak pun kaya-kaya lah bawa nampak. Lagu tu. Jadi mula tu kena ajar lah, ajar tu lah. Sikit. Namun dia marilah juga. Dia ada. Sebab tu arti tu mana. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Ahmad Syaibani, tiga-tiga orang tokoh dalam mazhab Hanafi sama-sama berpendapat. Orang tak kerti baca Quran dalam bahasa Arab, baca lah dalam bahasa dia. Dia bahasa gapo dia tu. Tamil ke, Hindu ke, Cina ke, Jepun ke, Melayu ke, baca Quran dalam bahasa dia tu. Tujuan sudah reti ya, tujuan ni bukan gapo-gapo. Sudah reti dia kata gapo tu. Ya ayyuhalladzina amanu, gapo kat tu. Nak sudah tahu gapo kata. Terjemah ke Melayu. Apa hak Melayu tu?
Ada kata kalau tidak tulis Arab tu tidak Quran tu memang kata. Jadi wajib baca Quran dalam sembahyang tu. Kalau tidak Quran dah terjemah. Quran tu apa? Quran tu apa? Jadi kebetulan yang Nabi Muhammad tu dia Arab, maka Quran tu Nabi Muhammad dia bunyi Arab lah. Kebetulan yang Nabi Muhammad tu dia Arab. Tu dia bunyi Arab, takkan nak bunyi Inggeris. Takkan dia bunyi Melayu dari Arab. Kalau turun dalam bahasa Syriani Yahudi tu, dia bunyi bahasa Syriani. Bahasa orang Syriani. Lagu tu je benarnya. Jadi kalau kita terjemah ke bahasa lain, Quran tu juga. Tapi tak comel lah, nak sebut tak comel. Nak sebut sebab tak comel. Tak sebut lah. Ada pembulungan yang sederhana dan rendah, merempuh pukat-pukat mereka. Dan aku dapati bahawa mengajar mereka semua adalah suatu kefarduan kepada ahli ilmu, iaitu wajib kepada ahli ilmu mendekati mereka. Jadi hak bulungan sederhana dulu ni dia pakai puh-puh gitu lah. Ya, sepatutnya orang ahli ilmu cubalah mendekati orang ini. Ya, kita nak mempelajari terjemah Quran lah ni amat mudah kerana terjemah dah Quran diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ke bahasa Inggeris, bahasa apa boleh kita baca dalam bahasa yang betul. Kita nak baca ayat mana, sepanjang mana kita hafal. Cumanya hak wajib baca sebahagian Quran. Itu dalam mazhab Abu Hanifah, bacalah mana-mana tak ada kisah. Faqra'u ma tayassara min. Bila kita sembahyang, kita bacalah mana-mana kita buat seni mudah. Cuma dalam mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Sebab Fatihah tu lah paling mudah bagi orang Arab. Fatihah tu paling mudah. Tapi bagi orang Melayu wala Fatihah wala gapo payah belaka. Kalau bagi orang Melayu payah belaka. Dengan sebab tu kita bacalah terjemah. Pak mana? Terjemah Fatihah ko, terjemah Tabbat Yadah ko, terjemahlah apa saja yang boleh meresap ke diri kita. Itu je. Baca terjemah tu cukuplah. Faqra'u ma tayassara. Jadi kalau moga khilaf tu kita harus ingat. Khilaf ni satu kelonggaran Tuhan. Satu kemudahan yang Tuhan beri kita. Mu tak boleh lagu ni, ambil lagu ni. Itu makna khilaf. Tidak khilaf ni buat mayah kita dah. Mana boleh pilih lah. Jadi kita ambil balik negatif, tidak ambil balik positif. Tabiat orang kita. Ambil balik positif itu macam selalu ada khilaf. Tak apa. Kita pilih hak mana minat kita. Boleh pilih hak seni apa payah. Memang dah orang buat seni semudah, sepayah tu suruh kita pilih lah. Dan memang Tuhan nak kita mudah. Suruh kita mudah. Bukan suruh kita payah. Yuridullahu bikumul yusra. Tuhan nak suruh mu tu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Tuhan tak nak mu payah. Tapi kita sendiri usaha cari payah. Dengan sebab tu payah tu kita, bukan Tuhan tak. Bukan Tuhan suruh kita. Tapi bila kita kata begitu, dia marah kita pula. Dengan dia tak mudah berlaku. Lah, tak mudah berlaku buat mana Tuhan suruh mudah. Dia mau tak sini, ya. Dia bukan nak pasal tu. Kita bincang perkara ini bersama tokoh-tokoh sahabat kita. Ini kata Syekh ni. Kita bincang perkara ini bersama tokoh-tokoh sahabat kita. Lalu mereka mengingkari aku dan mengatakan kita tidak perlu kepada mereka. Malah samalah kewajipan mereka mendekati kita. Jadi mereka cek dengan sama-sama pok dia tu. Jadi pok dia pun pok jenis bahasa keras kerok tak sikut orang, tak semikir, beratu lah juga. Tak sikut. Dia ikut harga dia berat kita, dia kata. Lagi tu. Kata saya lagi ni, aku dapati kecuaian terhadap mereka ini adalah suatu kezaliman terhadap orang Islam.
Jadi kita cuar tak cara. Ni buat nyanyi kau kan. Buat menyusuh kau. Tapi kalau kita dah royak demonstrasi juga, itu dia punya pasal lah. Dia punya pasal lah. Tetapi mereka adalah orang yang suka mengada-ngada kerana mereka menanyakan perkara itu. Selepas itu ada suatu peringkat yang lain, iaitu beberapa tokoh dari semua kaum di dunia telah datang ke negara kita dengan tujuan untuk mengadakan suatu muktamar mazhab agama. Ini kata Syekh ni. Saya kata lepas pada itu ada satu peringkat lain, dia kata, iaitu beberapa tokoh dari semua kaum di dunia. Tak kira hak Islam tidak Islam ni. Jadi orang ni datang ke negara kita, India ni, dengan tujuan untuk mengadakan suatu muktamar mazhab agama. Jadi rupanya orang ni faham dah agama so ni. Dia faham ni mazhab agama ni artinya dalam agama tu banyak mazhab, banyak jalan. Agama tu so jalan banyak. Mazhab-mazhab ni jalan je weh. Tak ada gapo-gapo. Jalan nak arti cara. Cara kita nak lalu ikut cara mana? Kapal terbang ke, kayu basikal ke, berjalan kaki ke, kayu perahu ke, itu semua mazhab berlaku. Tujuan nak sampai ke tempat kita nak pergi, destinasi kita. Jadi agama tu saja, mazhab memang banyak. Ada syariat banyak. Supaya mereka membincangkan manakah agama yang lebih sesuai dengan agama umum. Agama situ tu, syariat tu, syariat ada mazhab tu. Manakah agama atau syariat atau mazhab yang lebih sesuai dengan agama yang umum? Agama yang merangkumi itu. Hak sama. Hak umum tu hak sama lah. Dan bahasa yang digunakan dalam muktamar itu adalah bahasa Inggeris. Ni zaman dia tu bahasa Inggeris dah antara bangsa tu. Pun paksa kena ikut gitu. Darah tu jadi begitu deh. Kata Syekh ni, aku pun bertanya kepada ilmuwan, apakah wajib kepada kamu hantar kepada muktamar orang yang membentang Islam kepada mereka? Bakal pergi orang Islam belaka tu. Kena hantar ke ahli-ahli ilmu ni ke muktamar tu. Jadi orang ni kena bentang Islam ke orang tu. Lalu mereka menjawab, tidak. Tidak tu tidak kena hantar ni orang ahli tu. Syekh kata Syekh, maksudnya Allah, mereka semua datang ke India, ke rumah kaum mereka. Lalu mereka berkata, kami tidak faham bahasa mereka. Maka saya berkata kepada mereka, jika kamu tunaikan kewajipan terlebih awal terhadap anak-anak Islam, nescaya mereka semua akan menjadi wakil di kalangan kamu. Ini pendapat Syekh ni. Syekh kata, Maha suci Allah. Bahasa mana? Muktamar tu bahasa Inggeris. Nak atas tu guru tak reti Inggeris. Orang kata Inggeris pun tak reti. Nak kata Inggeris kata pun tak reti. Padahal nak buat. Mereka semua datang ke India, ke rumah kaum mereka. Semua orang yang pakat pergi itu belakang. Lalu mereka berkata, kami tidak faham bahasa mereka. Sebab di India ni macam-macam bahasa dah ada tu, etnik dia tu. Maka saya berkata kepada mereka, jika kamu tunaikan kewajipan terlebih awal, arti kamu jalan ke kerjamu dulu, ajar anak-anak di Januari kekal jahil, biar pandai Inggeris, biar gapo semua kau ni. Jadi kalau itu mari boleh lah. Tak, masuk dalam itu sebab orang ni boleh reti. Ni kebetulannya orang pada zaman itu di India ni pun masih tak reti bahasa Inggeris ni. Maka saya berkata kepada mereka, jika kamu tunaikan kewajipan terlebih awal terhadap anak-anak Islam, nescaya mereka semua akan menjadi wakil di kalangan kamu. Jadi kalau dia mula lagi atas sekolah anak, atas ngaji, atas belajar bahasa Inggeris. Jadi kalau orang mari buat muktamar, apa tak boleh hantar anak kita tu pergi masuk pergi. Boleh orang ni jadi wakil. Dah kita jahil tu kira tahu apa satu. Orang mari pakai tulis saja.
Ini jadi masalah. Jadi selepas ayat وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Siapa-siapa saja orang yang imannya remeh, itu menanda orang itu telah pun rugi. Dia rugi. Dengan sebab dia zalim, tak menerima teguran dan juga nasihat daripada ayat-ayat Allah. Dan Maulana Abdullah sebut juga, dia kata sebahagian di antara orang-orang pada zaman dia tu, ada orang yang sibuk di dalam mempelajari dan memahami ilmu hikmah Syahrullah ni. Yang termasuklah dia di antara ni. Jadi orang ni bila dia faham hikmah waliullah, maka dia memang bertanggungjawab memberi kepahaman itu kepada orang lain supaya orang lain sedar sebagaimana dia juga sedar. Jadi tidak sebagaimana sebahagian di antara ahli ilmu pada zaman dia itu untuk mengajak orang ramai kepada amalan-amalan hak juz'i, amalan yang tidak besar lah, individu. Misalnya masuk dengan sufi, mengatik, zikir, apa begitu je lah. Itu merugikan. Sebab dia buat pun bukan bermakna buat dari pandangan ilmu. Jadi katanya Maulana Abdullah lagi, dia kata kemudian datang seorang daripada pengikut Mirza Ghulam Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad yang Qadiani lah. Jadi biasa Mirza Ghulam Ahmad ni orang sebelah panjang mana-mana lah. Jadi orang ni dia membentangkan Islam terhadap mereka. Lalu ahli ilmu mengatakan tidak memadai, tak ada, tak mencukupi. Mereka pun menjawab, ini saudara mencukupi, kata Qadiani. Jadi Qadiani ini serpihan daripada mazhab di dalam Islam juga. Tapi oleh kerana dia ni berpunca daripada sufi, dia ada syekhnya tersendiri, jadi mungkin penyelewengan di dalam tu banyak sikit. Dia puncanya masalah politik ni pun antara Qadiani dengan Ahli Sunnah ke apa ni, hak politik lah. Bila politik India tersebut puncak kaki disebabkan oleh penjaga Inggeris, maka orang India pada umum dia sentiasa berfikir bagaimana nak lepas diri daripada penjaga. Jadi macam-macam bertindak ahli ilmu tu. Dia orang sufi cara dia, orang pekoh cara dia orang lain pun cara dia. Jadi termasuklah di antara orang-orang gulungan apa ni yang boleh merdeka, gulungan Gandhi itu termasuk di antara orang-orang. Jadi gulungan Gandhi itu pun orang Islam tu ada, orang tidak Islam tu ada. Jadi semua orang Islam marah kepada orang Islam masuk ke dalam. Kata Syekh, apakah kamu merujuk perkataan mengkufurkan orang-orang Qadiani itu semula? Lepas kita kata kerja kafir itu, kita cek semula kita tengok betul ke kalau kita kata. Sebab kita je cak tu, bukan cak tak beli. Cak tak beli, serupa juga orang faham orang UMNO. Cak dia orang faham juga, syuting habis muka tu. Nak kata mana? Muka cak tak payah beli. Jadi apa yang dicak tu betul ke? Begitu. Ini kata Syekh. Mereka terus kekal dengan mengkufurkan mereka itu. Nyak tak kata apa satu,
Tapi tetap kata kafir dah. Di mana akhir kita dapati orang Syiah ni, orang Syiah pula, orang Qadiani ni membawa diri dengan golongan dia tersendiri. Tetapi apa yang kita tahu, orang Qadiani lah yang banyak memberi sumbangan kepada orang-orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Terutama macam di Amerika. Di Amerika tu orang Qadiani saja. Dia kata kalau dia Islam kat, orang Islam Qadiani lah tu. Mula satu orang Afrika kamu kena berdiri. Dia lah apa ni dakwah ni. Bukan mereka kata apa tu kan ni. Dia duduk di Amerika, tak ingat lah. Duduk di Amerika kau ada pun daripada Afrika kau dia pergi ke sana. Jadi kebijaksanaan dia tu beberapa bahasa dia boleh. Dia boleh berdakwah. Jadi geger juga ketika tu bila dia mati di tembok pasal lima. Enggak pun nama ada yang apa? Nama. Enggak. Ya dah. Ada pergi ke Alijah. Aku pun berkata kepada mereka, bagaimana dapat kamu hendak menunaikan fardu kifayah oleh seorang yang kafir? Jadi dia menyeru orang lain masuk Islam tu. Orang kafir itulah. Sedangkan kamu duduk mengadik. Dia duduk mengadik ya. Di madrasah buruk man juga duduk mengadik situ. Malam-malam kat huk situ. Jadi orang kafir itulah duduk dakwah orang masuk Islamnya. Lagu mana nak fikir mugarab. Perkara itu berada di antara dua sudut. Kata Syekh, pertama, janganlah kamu mengkufur orang Qadiani. Jadi Syekh tidak setuju kata orang Qadiani kafir. Dan kamu jadikan mereka sebagai wakil kamu dalam menyampaikan Islam. Jadi bila orang ni bergerak berdakwah, jadi orang ni lah kerja untuk kita. Kita bakal tidur di rumah. Ada pengguna sambung muka balat tu. Ni aku dengar cerita je. Kita tidak tahu. Pertama sekali kita pergi ke India. Arwahani Haji ni cerita. Dia pergi ke Pak Qadiani itu. Dia kata, kalau kita dah belajar habis jadi orang alim, gilah dia kata Pak Qadiani. Gilah berbicara, gilah akak fikir sesuatu dengan orang dia. Banyak mugah molek ada. Walau ada mugah huduh. Jadi kita duduk bahasa kita sangat. Tak ada kamu huduh kita ni. Belum juga. Cuma oleh kerana kita duduk kita. Jadi mugah huduh pun kita tak kata huduh. Hidung kita sepet kita kata. Kita tak kata kalau Allah huduh ambon. Hidung sepet. Tak bayak kau orang gitu. Tak bayak. Mata apa ni juling sebelah kau misalnya tak layak juga pasal benda duduk kita. Tapi benda ni sepatutnya kita tengoklah sejauh mana kegiatan kita, kebolehan kita dan sumbangan kita kepada Islam. Hak tu hak nak. Jadi kalau kita menduduk mencaci orang, mencacat orang, membunuh orang sedangkan kita tidak buat apa satu, maka itu terlalu rendah lah. Jadi bagi Syekh tidak setujulah mengkafir orang Qadiani. Sebab orang Qadiani ni, Ghulam Ahmad ni, dia orang Islam. Dia orang Islam, Ghulam Ahmad ni. Tapi bila dia orang Islam, kebolehan dia dalam bahasa Arab pun boleh, berfikir boleh. Kan ada kebolehan lah, boleh jadi pemimpin. Macam Asy'ari itulah. Macam Asy'ari tu kalau tidak ingat mungkin boleh jadi tu. Jadi tua. Bila begitu, satu ketika dia guna istilah yang tak diguna oleh orang lain. Dia kalau satu orang ni amal zikir-zikir ataupun baca-bacaan,
ataupun membuat kegiatan-kegiatan peribadi dia terhadap al-ghaibi. Misalnya, dia akan terbuka diri dia dengan pihak ghaibi. Dia panggil tarekat. Tarekat tu mana jalan? Jalan tu dibuat oleh macam-macam kan. InsyaAllah mengingat kita nak ambil jalan, ambil tarekat ni jangan ambil jalan kosi. Ambillah jalan-jalan yang diakui oleh orang-orang yang muhakkik, orang yang pandai dalam bidang tersebut. Kalau orang tu buat tarekat, bolehlah kita pakai. Macam Naqsyabandi, Mu'inuddin Chisti, Jailani gitu. Jadi insyaAllah dia pakai 3 tarekat. 3 tarekat. Jadi orang India ni pada umum pakai tarekat tu. Tapi kalau dia Mekah, kafir tarekat. Masuk tanah haram, kafir lah. Tapi kalau kafir semua orang India habis kafir. Tak ada orang India yang tidak masuk tarekat. Terutama orang ahli-ahli. Sebab kita kebanyakan orang ada tarekat. Kita orang sini je kurang. Orang sini bila ada tarekat saja. Ilmu lain tak ada. Gila tarekat tu. Kalau tak ada tarekat apa, tak cara ke tarekat tu. Buat lagu dia aja, pekoh cara pekoh. Mana gitu je lah. Jadi tak ada orang yang lengkap. Sebab Syekh Ismail Syahid dalam Al-Baqaq dia sebut jalan seseorang manusia mendapat ilmu ada 3. Pertama sekali akal. Bila akal Tuhan beri sama ya antara semua manusia. Kemampuan akal boleh meneroka ilmu. Dari macam-macam cara kita teliti, kita selidik, kita belajar daripada orang. Macam-macam sumber kita boleh buat mari ilmu. Kalau ni baca surat khabar, baca buku-buku, orang tulis. Semua tu semua ilmu belaka. Hari ni kita tahu. Berlaku sana gini-gini. Kerana baca surat khabar. Jadi maklumat daripada surat khabar tu masuk dalam kepala kita. Jadi kita ingat benda-benda tu berlaku itu semua ilmu. Jadi kalau sekiranya semua ilmu itu tidak dicacak oleh sesuatu, dengan makna orang menulis itu tidak bohong, orang menulis tidak layak buruk, maka betul lah ilmu tu. Tapi kalau kata autar layak buruk, ilmu sesama kita, dia pelawak, kita pun pelawak. Itu tempat cacat. Jadi nak pastikan semua mari itulah. Pertama, yang kedua ilmu nakal. Ilmu nakal tu ilmu yang dibawa oleh para maksum, para nabi lah. Itu yang kedua, macam ilmu Quran misal. Jadi dalam ilmu nakal ni lah termasuk situ ni kasyaf. Semua jenis kasyaf, ilham ke apa ni, mimpi ke apa, semua tu termasuk di dalam wahyu juga. Wahyu. Wahai rabbuka ilan nahli. Tuhanmu telah wahyu kepada ibu lebah. Jadi Tuhan ibu lebah pun wahyu juga. Tidak Nabi yang terima wahyu, ibu lebah terima wahyu. Jadi sama-sama wahyu. Contohnya ulama kata wahyu hak ibu lebah tu bukan wahyu. Bukan wahyu ilmu, itu wahyu kami. Jadi wahyu tu ada berapa? Kepada manusia ke, kepada haiwan ke. Itu berbeza tu. Jadi wahyu dia tu ikut saluran, satu saluran. Jadi saluran tu jadi ilmu. Sebab tu lah kita tengok beruncak buah tu, buat sarang jak zaman itu paklon ni super-super berlaku. Tak ada beza. Jadi itu diilhamkan oleh surah Na'iyah dia. Tapi dia tak nak sekolah mengajar buat sarang tu. Tak. Itu menandakan ilham dia tu ilham tabi'i. Dia tu sama lah. Tinggal lagi ilham tabi'i pada manusia tinggi derajatnya kalau banding dengan haiwan. Pada manusia dia boleh kembangkan lagi, boleh suburkan lagi ilham ada pada dia. Misal ilham buat kereta ya, misal. Daripada mula-mula dia buat kereta, sehingga sampai kereta lah ni jauh benar lah kalau kita tengok. Dengan comel, dengan lajunya, dengan seluruh monitor. Jadi boleh dikembang, diperbaiki. Ada pun haiwan ni dia beratu lah. Tak berubah dah. Itu beza. Jadi itu semua tu termasuk di dalam ilmu Allah Ta'ala beri kepada makhluk dia. Jadi tak apalah ilmu macam Quran tu.
diberi kepada Nabi, yang mana Nabi itu seorang yang telah jadinya maksum. Yang ketiganya pula nakal kasyaf. Kasyaf ni mana ilmu yang Allah Ta'ala buka kepada satu orang rahsia ghaibi, melalui dia tawajjuh, melalui dia tafakur, dia membersihkan diri dia panggil tahdzibun nafsi. Sebab kita ni jadi keruh perasaan dalam ni kan jiwa kita haiwan tu lah. Jadi tahzib dia kena bersih dia. Jadi bersih dia tu melalui amalan-amalan yang tertentu lah. Jadi hal tu disusun oleh ahli-ahli dia. Ahli-ahli dia tu orang sufi. Dia pilih ayat berapa banyak mana kena baca, berapa malam, cara malam mana. Jadi dia ada uji berarti benda ni berjaya siapa ke tempat ni. Maka dia berilah ke orang lain pula, ikutlah cara dia ni. Begitu. Itu kasyaf. Jadi kasyaf itulah membukakan kita kepada pihak ghaibi. Benda hak orang lain tak boleh klik tu, kita boleh klik. Kedua, kamu ajar agama terhadap orang Islam yang mengetahui bahasa Inggeris dari kalangan orang Islam. Sudut pertama, jangan kamu mengkupu kekayaan. Sudut yang kedua, kena ajar agama ni terhadap kepada orang Islam hak pandai Inggeris. Ni zaman dia ni tahun 41. Ni tafsir Quran ni 41 ni. Perak Jepun. Mereka pasti terima salah satu daripada dua perkara di atas. Kerana itu telah nyata bertentangan dengan pemikiran mereka. Jadi kalau kita ada tukar kafir ke orang, kali ayat nombor 1 kan. Kalau pakai topi pun kafir. Yang begitulah tu. Tahun 50-an itu. Pakai topi kafir, pakai tie kafir, pakai seluar pendek kafir, bojeng kafir. Kafir berlaku tu. Tahun 50-an tu. Radio tak dengar tu. Apa tu ke TV. Kau jauh. Jadi orang kita ni cepat menghukum sesuatu benda, buat keputusan yang tidak mengkaji dan meneliti dengan secara baik. Perkara itu telah nyata bertentangan dengan pemikiran mereka. Jadi kalau dia buat tu, bila dia fikir semula, tak kena weh. Tapi kalau tak kena, dia bersetan balik tak apa. Soalnya tak kena apa kaduk senyap. Pakai begitu. Dan aku memang tahu mereka tidak mengajar agama kepada pemuda-pemuda Islam. Karena mereka tidak mengerti sudut hikmah dan falsafah agama. Kalau ajar semaya, ajar puasa, ajar apa tu, bukan ajar agama tu. Kenapa waktu dia tu mengajar agama tu, mengajar semaya, ajar puasa, mengajar orang mati. Jangan kau mengajar agama tu. Tidak agama, tekan kita berhati halu-halu dia bukan agama lagi. Sudah kerja dalam. Hak mana agama? Sebenarnya agama ni kelabu. Tuhan kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kok paling ramai sekali manusia ni tak faham. Tak reti agama tu. Gapo benar lah mana agamanya. Kok paling banyak dia kata. Tak memel lah kita tengok orang nulis sahur-sahur tu pun. Duk kelabu-kelabu juga dengan agama pun. Ada lagi kamu satu buku. Jangan baca sikit. Tengok pengertian Nabi ulama. Tanda. Adanya gumbur. Gumbur tu semangat lah. Semangat tu ada. Semangat reformasi, semangat berjuang, itu memang ada. Tapi pengertian agama tak ada. Tapi yang baca sikit baru.
Cuba tengok lagu-lagu mana. Kalau kita baca Rumi ni, kurang sebenarnya apa. Ngaji sekolah hatak macam itu maklum lah. Kalau sekolah lain ni benar tak mana wajib jari pula. Jadi baca Rumi boleh tapi tidaklah selacar kita baca kat jari. Kat jari disemuk sikit-sikit nampak selalu. Untuk beza. Puja kerana mereka tidak mengerti sudut hikmat dalam falsafah agama. Puja. Orang-orang yang tidak intelek tidak akan mampu mengajar sesuatu perkara agama. Jadi kamu beratlah sikit dia. Beratlah sikit. Kalau gini orang pemikirannya tidak tinggi, gendok, mengajar agama pun. Orang jangan itu. Kau jari ni pun sama mengajar. Sama mengajar anak murid dengan tu. Sebab kita biasa dengar cerita anak fa'innahu. Orang yang mengajarkan anak fa'innahu. Apa duk menengung dia gap. Orang ni pun tak reti, orang ni pun tak reti. Guru pun tak reti gap anak fa'innahu. Dia muka dia hok arak dengan hok jari dia ada campur. Ada campur dia kamu parah. Kamu ke arak sedang ke Pak Innahu tu panuh je, anak panuh. Lagu tu je. Jadi ibu arak sekerak, Melayu sekerak, nak faham buat tu. Tak boleh faham. Tu bujunya. Dia bahasa Melayu ni sebenarnya asal dia nya besar bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi lebih ke Melayu, sebutan Melayu tu Arab tak jadi Arab. Pangoh doloh dah kita panggil pangoh samak lah kita panggil. Mana ada dalam Arab doloh dengan samak, mana ada? Mana ada? Tapi Arab tu Arab doloh tu Abdullah, samak tu Abdul Samad. Lagu tu. Jadi hak Arab bila kita Melayu jadi muka lain. Supaya juga hak Melayu ke orang lain jadi muka lain. Seperti Singapura ini di Singapura. Orang Arab tak pandai nak sebut ngok. Jadi berubah. Jadi benda-benda barat itulah jadi masalah. Jadi kalau kita tu intelek, mana kita boleh faham benda-benda barat itu. Dengan cara itu letaklah dalam fikiranku bahawa para ilmuwan wajib menjadikan pimpinan mereka seorang intelek. Cara orang ahli fikir, orang yang mampu berfikir. Kok ni patut jadi guru. Tak payah lah. Kadang-kadang orang intelek ni dia serabut nak kecek dengan hak talu-talu ni. Serabut nak kecek. Rakyat tak reti. Tak sok. Tak sok. Lagu tu jadi masalah. Itulah hak kita tengoknya. Kalau kita bagi puak-puak universiti lah, semari terlebih ceramah sini, tak keliu kan. Tak keliu, pasal mu nak kecek payah kan. Nak kecek payah, pada rakyat kan tak faham. Koyak lagu dia, bukan tak ada gapo-gapo. Dia dah betul. Jadi dia nak sepatutnya nak jadi pemimpin ni, seorang guru ni, dia nak intelek tu. Mana pemikiran dia tu pasti ada. Sehingga mereka tidak tertipu dan tidak bercanggah. Dia sendiri itu. Ni kalau dia ada kemama juga, masalah lah. Baik. Kita masuk kepada ceraian kedua. Bermula daripada ayat 10 hingga ayat 30 ni. Allah berfirman. Walaqad makkannahum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ayat 10. Sesungguhnya telah kami tempatkan di muka bumi ini. Makkannahum fil ardi. Sesungguhnya telah kami tempatkan kamu di muka bumi ini. Tak ada kamu sesuatu. Makkannahum. Kamu ke mereka ke?
Kami tempatkan mereka di muka bumi ini. Dengan arti Tuhan buat kita manusia dan dia letak di bumi. Tak kira lah mana-mana pun. Kalau kata demu, orang mana weh? Dia jawab, orang binjaran dia. Jala ke? Ada amung hidup situ je. Kalau juga asal. Asal mana asal kebakrian? Jala ke kebakrian? Tak tahu apa barang situ dia tidak. Begitu je mana. Padahal kita nak milih mana tak tahu. Tu kita nak milih mana tak tahu. Hidup situ. Cuma bila kita duduk situ, besar situ, ada rumah situ, oh ni tempat kita, negeri kita, begitu je lah. Waja'alna lakum fiha ma'aish, dan sudah kami berikan penghidupan kepada kamu. Tuhan buat kita, dia letak satu tempat, dan cara hidup kita nak kerja buat, nak perah diri, Tuhan buat dah situ. Tuhan buat dah ada situ. Tapi sungguh begitu Tuhan buat, Tuhan kata qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur kepada kami. Kau syukur kepada Allah minta Tuhan. Qalilan ma. Jadi qalilan itu mana sikit. Ma nanokan sikit doh. Dia kamu ma qalilan ma. Qalilan tu sikit. Dia kamu mi sebutir lagi itu serta tasdid pula menandakan terlalu sikit. Sikit benar nak orang tu terima kasih. Qalilan ma tadhakkarun tashkurun. Tu pesen Arab itu, pesen Arab Quran yang dulu. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan Tuhan sambung lagi pada ayat sebelah. Dia kata sesungguhnya kami telah ciptakan kamu. Tuhan jadikan kita. Khalaqa ni jadi daripada benda ada dah. Dengan benda ada dah. Mana wajib apa jadi daripada wujud membasi. Lepas pada Tuhan jadi, summa sawwarnakum. Kemudian kami betulkan, jadikan rupa kami. Ini rupa ni dah ada dah. Bila dia buat, dia campur rupa dengan benda tu. Jadilah rupa. Sebab rupa kita 10 orang adik-beradik tak rupa. Tapi mih-mih dia ada. Mimih dia 10 hari. Jadi rupa tu sudah diletakkan oleh Allah pada azal lagi, bukan muka baru. Bukan muka baru. Cuba kita buat kuda misal. Kuda ada dalam kepala kita. Rupa kuda tu ada. Jadi kita ambil tanah ke kalau zaman dulu juga tarik laksa tu ke dia panggil apa ni? Baki-baki buat laksa tu pendek-pendek jadilah kuda. Jadi kalau kita buat kuda tu, mana kuda di dalam kepala kita lah rupa ada. Rupa ada dalam kepala kita ada. Bila mari bahan je, dia gabung bahan dengan rupa tu, lahirlah satu bentuk yang khas. Itu sawwarnakum. Tinggal lagi cara Allah Ta'ala merupakan kita ni terlalu halus. Terlalu halus. Waktu di dalam ilmu mutakallimin lah, ilmu Rasuluddin, dia kata cara Tuhan membentukkan rupa manusia tu mengikut hikmat tadbir dia pada azal. Dan hikmat tadbir dia tu dia tak royak lah kau orang tak kali. Manusia, selebi, siasat bolehlah tahu sebahagian kecil. Tapi hak-hak pangkal tak tahu juga. Tak tahu juga. Ini kalau kita tengok misal nak jadi benih tu. Nak jadi ke benih tu. Benih tu daripada makan ni. Makan ni dimakan oleh satu orang. Hasil proses makan ni tu jadi darah, jadi gapo semua ni jadi benih.
jadi benih tak ada satu. Tak ada satu benih lah. Tapi dia ada asas manusia di situ. Cuma orang sains dia kata dalam benih tu ada dua. Gambaran tu. Gambaran tu ada dua. Tapi tidaklah boleh tengok sebagaimana yang kita ada ni. Dari situlah dia tumbuh menjadi soalan manusia. Jadi kesuburan tu Allah Ta'ala bakwan boleh jadi subur lalu menjual. Ini satu masalah kita nak selidik payung. Cuma kita boleh faham lah lebih kurang. Lepas itu summa qulna lil malaikah. Jadi kalau kita tengok cara Tuhan sebut ni, Tuhan jadi, lepas tu Tuhan rupa. Kalau mengikut dalam hadis, daripada benih tu 40 hari, 40 hari, 3 kali 4, 12, 120 hari. Satu semua sawwarnakum. Dia sudah cipta jadi rupa manusia dah. Barulah summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami kata kepada mereka, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Semua mereka sujud kepada Adam kecuali iblis yang tidak termasuk di kalangan yang sujud. Iblis. Saya iblis lah ke mana? Dia kena suruh sujud kau. Tidak suruh tu. Dia qulna lil malaikah. Hak dengan iblis ni satu kejadian yang hampir-hampir. Hampir-hampir. Jadi dari sekali imbah serupa dengan malaikat. Tengok orang muslim lagi ada bukan dia. Jadi satu duduk kelabu tu. Kelabu. Jadi iblis ni daripada bila-bila pun dia tidak akan sujud kepada Adam. Kerana dia memang tidak termasuk di kalangan yang hak sujud. Hati. Yang kedua malaikat ni kenapa sujud? Kerana memang Tuhan jadi dah pada azal lagi dia tahu. Untuk sempurna manusia hidup ni syarat kena ada malaikat. Malaikat tu satu di antara kaki tangan ataupun jentera kerja Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Macam beri ilham, buat batu, buat bani, buat fikir, macam-macam benda tu. Jadi semua tu datang daripada malaikat. Kerana malaikat bagi. Jadi semua fungsi-fungsi yang dilakukan oleh manusia itu dia semasuk dengan malaikat. Dengan sebab itulah malaikat sujud. Pasal jadu, malaikat semua sujud. Ini arti semua malaikat patuh kepada Allah, berkhidmat dan kerja untuk kepentingan manusia. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Jadi iktibar zahir kita baca pada ayat tu, dua-dua tu lain tu. Tapi di sini menandakan bahawa Tuhan kata usjudu li Adam termasuk jugalah iblis tu. Jadi padahal iblis ni bukan malaikat tu. Bukan malaikat. Tapi unsur kejadian dia dekat-dekat malaikat tu juga. Lebih sama. Qala ma mana'ak, kata Tuhan, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apakah yang menyebabkan kamu tidak mau sujud waktu aku perintah kamu itu? Waktu aku suruh sujud pada Adam itu, kenapa kamu tak sujud? Jawab iblis, qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ini riwayat ni macam apa ni, komunikasi Tuhan dengan malaikat dan iblis ni. Bila Tuhan kata begitu, iblis jawab, bukankah aku lebih mulia dari dia? Bukankah aku telah kamu jadi dari api, sedangkan dia kamu cipta dari tanah?
Itu punca Iblis tidak sujud kepada Adam. Sebab Adam ni dijadi daripada tanah. Iblis dijadi daripada api. Api lain daripada tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apakah Tuhan tak tahu? Dia sujud sebab apa? Iblis sujud ke Adam. Dan Iblis pun dia jawab, buat aku daripada api, buat Adam daripada tanah. Jadi api dengan tanah tu jenis lain-lain. Sujud apa pula tu? Tuhan tahu dah ni. Belum pada dia buat, dia tahu dah. Dialog ni cuma nak rakyat suasana je. Asbab dia. Jadi apa yang kita dapat faham, Tuhan suruh malaikat sujud. Memang malaikat sujudlah, malaikat patutlah. Sebab malaikat ni dia tak deraka sikit abad kepada perintah Allah. Jadi Iblis ni dia bukan malaikat. Kalau dia tu malaikat, pasti dia patuh kepada perintah Allah. Tapi oleh kerana dia Iblis, maka memang dia tidak patuh. Sebab perkataan Iblis sendiri tu makna sama dah tu. Kesamaran. Iblis makna sama. Kelabu dah. Ablah saja Iblis sama dah. Makna dia tu saja sini makhluk yang telah jadi, memang dia sama dah. Dan suruh ni ya Allah ke dia masuk ke atau dok ke mana begitu. Maka dia pilih dok lah. Sebab orang tanya dia jawab selalu. Itu punca daripada ciptaan daripada Allah. Memang Tuhan buat tu begitu dah tu. Bila begitu qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sawirin. Oleh kerana Iblis ni dia tidak tunduk, tidak patuh kepada perintah Allah, di mana dia yang termasuk dalam perintah sujud juga. Jadi Iblis ni dia kesamaria. Ya Allah termasuk dia ni kau duduk kau. Maka dia berasa tak masuk dia. Dia tak sujudlah. Tak sujudlah. Jadi kalau malaikat memang dia sujud. Jadi bila dia tak sujud, maka dia sudah tentu satu jenis bukan malaikat. Dia nama Iblis. Nama Iblis. Bilalah dia berjawab lepas itu, kata Tuhan, qala fahbit minha. Allah pun berfirman kepada Iblis, dia kata fahbit minha. Turunlah engkau dari surga ini. Kita nampak surga datang macam dia. Turun gitu. Turun di mana daripada atas bawah turun. Jadi menteri besar pun kena turun juga. Dia tu dia 3 hari jadi menteri besar. Apa nyetur dia? Memang kata nyetur dia. Turun juga. Tak duduk datang, duduk bawah sombong kita je. Turun juga. Jadi hak itu lagu mana? Turun tempat tinggi ke? Dia kalau kita faham kita kata habaq ke, turun tempat tinggi daripada tanah bukit ke misbah tu. Dapat ujian ni kuasa. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak pantas engkau berlaku sombong begitu di tempat ini. Mana kalau nak agah di sini, tali agah sini. Fakhruj innaka minas sawirin. Keluarlah, pergilah kamu dari sini. Engkau tergolong mereka yang rendah, mereka yang hina. Dia memang dah. Saya nak ayat suasana artinya mula beda antara mereka Iblis. Dia dua-dua tu main peran ni di dalam kehidupan manusia. Bukan mereka saja, Iblis pun termasuk juga. Sebab Iblis itu sendiri masuk di dalam ramai manusia. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kata, kalau balas tu tak,
Ya, jika demikian, berilah aku tempoh sampai hari kebangkitan nanti. Kalau kata apalah, cuma berilah keluar aku, beri tempoh kat aku. Pas kiamat mula, yang yub'atsu. Jadi orang ni ada orang kata, iblis ni dia beranak cucu tak mati. Orang kata, bukan orang kata. Orang kata itu. Jadi iblis ni dia beranak semua, beranak. Tak mati dah dia. Mati-mati pun saya esok lah, pakat baru mati. Tapi oleh kerana kita tak nampak kelip dia. Oh, kalau kita nampak dia kata nak jalan tak lih nak. Pelawak dia. Pelawak dia tu. Oh, banyak. Apa dia benda tu buat mati. Buat mati. Betul lah. Orang sakit kepala semua sakit. Jadi jual di cara tiga ni. Tak betul lah ada tadi tu orang. Dia balik kepada Indonesia. Panggil dia pun. Tak tu lelaki dia kata, dia ke rumah ni tengok orang buat mati. Rumah mana? Nak igat tu dia. Kata kena igat nak tengok dulu. Kok lagu mana ni? Kita pun pergilah malam. Dia bisa igat tu. Tak igat tu tak nampak. Tak nampak, naklah mana? Cuma kelih dia je lah. Kelih dia tu kelakuan dia. Kau mari begitu je lah. Pada rakyat kita, dia rakyat tu kan sengerti kau pelawak, kita tak tahu. Tak tahu mana. Jadi dia bomo-bomo, dia kata ada 3-4 ekor tu dia lewat padi dia. Takut. Pada bertiga ekor. Jadi dia bawa mangat kereta-kereta, nak muat ada kereta, dia tahu cerah buku. Dia lepas ni. Bergerak, dia kata bergerak. Oh, congit kereta tu. Bawa tu. Ya. Tapi tu saya berinya, lepas pada tu berhenti, dia sakit kepala. Tu jadi. Kadang berhenti cukup lah, biar ikut dia lah. Mana-mana. Tak kisahlah. Orang sakit tu sampai berhenti sudah. Qala innaka minal munzirin, bila dia minta tempoh diri pada Tuhan, sesungguhnya engkau ni termasuklah orang yang diberi tempoh. Fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim, kata iblis lagi. Kan engkau telah membuat aku tersesat, dengan sebab engkau lah aku sesat. Setan kata, iblis kata, mana dia sesat ni kerana Tuhan lah. Memang Tuhan buat dah begitu. Suruh kita buat tayar kereta dekat. Dengan sebabmu buat aku jadi tayar itulah aku pikul habis segala-galanya. Doktor Allah kena semua pikul dia dah. Kabar-kabar pun tengah jalan. Betul. Kan mula buat dia kata mana gitu. Jadi ni pun serupa juga ni. Iblis kata kalau engkau membuat aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka aku berusaha mencari kesempatan untuk menyesat mereka, iaitu manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi dah membuat aku sesat, aku akan cecek manusia supaya dia sesat jugalah. Itu memang tu. Dia serupa je. Kalau kita tengok satu benda tu hijau, merah, putih, kita ada suruh orang tengok semua kita juga putih, hijau, merah. Kalau kita nampak gekung, nampak gekung. Tengok, nampak gekung ada ke? Tanya dia, gekung ada? Dia suruh nampak gekung juga supaya kita tengok. Itu biasa dia kan? Jadi iblis pun bila kerana Tuhan buat dia sesat, dan semua orang sesat berlaku. Itu memang dia jadi gitu. Sebab kita orang Melayu kalau boleh, kalau semua orang dunia ni jadi Melayu berlaku. Kalau boleh, dia jadi Melayu berlaku. Kalau boleh. Jadi bila orang tidak Melayu, kita klik tak mulia sebab orang Melayu. Sebab itulah kita tengok orang India. Walau dia malu daripada India, tak ada orang dia sini.
Dia seni duduk sini. Dia belakang orang Melayu pula. Pasal apa? Dia kuasa dia melia. Orang Melayu hina pula dah. Kok melia dia sedia lah. Mula-mula mari mula tak melia lah. Mula dia tak seni lagi. Bila seni dia kuasa orang Melayu tak pakai. Kok lari anak dia, kenakan anak dia, beramak gagil. Orang minta anak dia tak beri. Lepas ni orang lagi. Orang lagi orang tu cari beramak gagil. Pasal apa? Tak sibuk beri, tak sihat tu orang Melayu. Tak sibuk beri, tak sihat orang Melayu. Tapi dia nikah dengan orang Melayu. Dia tak boleh. Dia nikah dengan Melayu. Bila boleh anak dia, orang Melayu tak boleh. Dia nikah minta sihat juga. Enggak, anak dia bila besar tu, tak sihat muka tak ramah sini kan. Nak minta sihat mana? Yang kadang tunggu tak sihat. Hari lah tidak tak sihat pun, lari lepas. Itu hamba ayat tu harus ngerti itu. Ngerti itu. Macam dia apa ni? Besu. Di sebelah ini, di Melo, di mana. Terus saja pergi tamu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku hadang mereka dari muka. La'atiyannahum min baini aydihim. Dia sekap kurban. Sekap tutup kurban. Wa min khalfihim, dan juga ke belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, ke kanan ke kiri, tak belakang. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Nanti engkau akan dapat saksi bahawa kebanyakan antara mereka itu tidak mahu syukur. Itu dibeli kata duduk sekap belakang kiri kanan habis sekeliling, supaya kita tidak akan. Jadi apa yang disebut oleh Allah tu dan benda yang terjadi pun mungkin begitu. Mungkin begitu. Sebab pada ayat ni kan sebut walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tapi hak paling ramai sekali antara manusia tu tak tahu. Apa yang tak tahu tu apa? Ini soal. Tak tahu tu apa. Sedangkan yang tahu ada, apa yang tak tahu tu tak boleh tak tahu. Dia tak si tahu, itulah masalahnya. Kalau dia nak tahu, orang royak dia tahu. Tapi bila dia tak si tahu, orang royak pun dia tak tahu. Mungkin dia tak si tahu. Itu masalahnya. Jadi nak menyelesaikan, kalau tak si tahu, nak suruh dia tahu, suruh dia tahu, Tuhan tak boleh. Tak boleh. Tuhan tidak buat begitu. Tuhan buat, kalau masa tak si tahu, tak silap, tak tahu dah dia. Jadi punca daripada itulah ramai manusianya aksaruhum. Mana paling ramainya tak mahu syukur, tak mahu terima kasih kepada Allah. Qala khruj minha madhmuman madhura. Allah berfirman lagi, keluarlah kamu dari tempat ini dengan tercela dan terusir. Laman tabi'aka minhu, siapa saja di antara manusia yang ikut kamu, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, akan aku penuhkan neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi kalau ikut-ikut hadas ikut jalan benar tu, orang ikut iblis tu, orang itu sama-sama dengan iblis di dalam neraka. Jadi orang tu orang yang sudah pun diletak oleh Allah sebelum dia jadi langit bumi lagi itu, nak jadi ahli neraka ke, jadi ahli surga ke, bukan makna tu tak baru. Sebagaimana dia mau duduk konseling, kita ni jagalah anak-anak tu, ikan tu, pok-pok dia, mok-mok dia tak jagalah, anak jadi balas tu, nak jadi kacang, nak jadi juru,
kerana pok tak pandai jaga. Dia baca lagu tu lah. Jadi bila baca lagu tu belakang pakai baca. Nak baca lagu lain, jadi berselahing ni. Timbul lagu tu lah belakang tu baca. Jadi tidak baca, benda ni letak oleh Allah pada azal, siapa tahu? Tak siapa tahu. Kita siapa tahu itulah usaha ikhtiarnya. Usaha ikhtiarnya kita tak siapa tahu. Kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Kita tak tahu. Kita bukti rasa ahli syurga kita ni. Berapa rasa dia? Dia pakai pion dah ni. Padahal ya Allah. Tak tahu lagi tu. Jadi hak tu semua tu dia lakukan pengetahuan Allah yang kita tak tahu. Ilmu ghaib. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Fakal ghaib kita tak tahu. Allah seorang yang dia tahu. Sebab dia tahu sebelum dia buat lagi. Belum buat langit bumi. Buat langit bumi ni pun kerana dia tahu nak buat manusia dia. Kalau tidak kerana buat manusia tak ada langit bumi. Buat apa? Hak bertanggungjawab boleh pahala, boleh dosa. Manusia aja. Yang lain tak ada. Yang kata jin ada salah lagi. Jin tu jenis manusia juga. Bukan dia ada tu. Kalau dia tu tak kira. Manusia juga jin tu. Kemanusiaan yang umum telah kita jadikan tandanya dalam bahasa Al-Quran ialah kesadaran. Aku akan penuh padat neraka jahanam dengan kamu semua. Lepas pada itu manusia. Kemanusiaan yang umum telah kita jadikannya, telah kita jadikan tandanya dalam bahasa Al-Quran ialah kesadaran. Manusia yang umum. Jadi tandanya dalam bahasa Al-Quran ini dipanggil Adam. Adam itu gambar bagi seorang manusia. Itu jenis ayat ni. Tapi ayat tu dia politik itu. Jadi bila ayat cerita Adam tu bukan ayat tu Adam tu. Bukan ayat tu Adam tu. Sebab Adam sendiri tu bukan bahasa Arab. Adam sebenarnya. Bukan bahasa Arab. Tuan sebut Adam tu. Serupa Allah tadi lah ni. Adam ni serupa dengan Allah tadi. Dia asal bahasa muka lain. Dia ke Arab tak boleh sebut bahasa tu. Tak bunyi lagu tu. Dia bunyi Adam. Dia bunyi Adam. Muka asal Atama. Atama Buddha kan. Bisa. Jadi Atama, Arab tak sebut. Atam, tak boleh sebut Adam. Dia jadi Adam. Jadi ilmu asalnya Atama. Jadi bahasa bukan bahasa Arab ni asalnya tu. Tapi jika Arab, jadi Adam. Jadi bahasa Arab lah dia tu. Jadi kita boleh anak kita nama Adam. Dan kisah berapa manusia? Jadi kalau ada ni pun satu kisah ni. Kita tak boleh buka lagi. Ini secara terperinci sikit lah. Mungkin insyaAllah satu masa lagi kita akan buka cerita ni. Dan cerita ni kalau tak buka ni, dia tak ada ni. Tak ada buaya. Amu tak kenal lagi lah buaya ni. Tapi hasil pembacaan kita kita tahu dah lebih kurang 70 orang tak buaya. InsyaAllah kita akan buka sikit lagi. Jadi ada tahu ada ni Abul Bashar dia panggil bapa manusia, artinya orang pertama. Dan dia sebut orang pertama ni orang ni jalan diri persoalan ni kajian ahli kaji apa semua sekali orang ni semua tak terima untuk ada ni orang pertama. Sebab dalam penemuan puak-puak ni dia kata ada lagi orang tua pada tu ada tu. Tu ada ni lah, tu ada Arab ni. Dia lagi orang tua pada tu ada. Jadi yakin mana kata kawan ni orang pertama? Itu masalah. Dan dalam Quran pun tidak wajib. Ada manusia pertama tak wajib.
Jangan sebut pertama kat mari lain tu. Mari lain pertama. Ada tu mana sebut. Yang pertama teman-teman. Ataupun sebut juga bapa manusia. Daripada tak sebut. Ada tu bapa manusia, tak sebut juga. Kata Abul Bashar. Tak ada. Apa saja benda yang datang kepada Adam dari segi tabiat, perangan dan lain-lain memang terkawal rapi berada pada jibillah setiap orang dari anak cucunya. Jadi kejadian ada itu ada semua pada manusia. Perangai dia berapa semualah. Jadi kalau tengok perangai apa ni liar, potin sekolah. Ni tu ada belakang ni. Kata begitu dah. Ni pengatur adat. Kadang-kadang orang tu marah. Ramai marah. Yang sedar kalau kita marah tu kan anak kita. Anak kita. Bila anak kita tu rahsia kita. Al-waladu sirru abi. Anak tu rahsia ayahnya. Kalau anak kita jadi kaca, makna kita kaca tu. Tapi kita singgah tu kita kaca. Kita singgah tu. Okay, kita nak ngaku kalau kita jadi pensyarah, kita jadi guru, kita jadi peti, kaca guan. Jadi benda itu berada pada jibillah. Jibillah ni kita tahu dia terjadi daripada suasana di antaranya sekitar, keadaan sekitar yang bentuk jibillah. Sebab jibillah berbeza, semua kita kata sama jibillah manusia ni. Tapi berbeza jibillah Arab, jibillah India, jibillah Melayu, jibillah Cina. Tak serupa, dia berbeza-beza. Dan suasana hidup yang berbeza, tempat berbeza, cara makan berbeza, maka berbeza jibillah dia. Jadi manusia itu adalah baik supaya ia mendengar seruan al-haq, seruan kebenaran, seruan Allah. Seperti Adam. Oleh sebab itu adalah tidak wajar terdapat kesulitan di hati-hati pada membalik dalam pasal ini. Kalau orang yang jadi mubalik itu belum menyapa agama, tak sudah berasa pelik lah, sudah sulit lah. Iaitu kesadaran. Sesungguhnya banyak sekali telah kami jelaskan tingkah lakunya sebelum ini. Pertama, bahawa Adam dicipta daripada berapa? Diciptakan di bumi. Mula-mulanya Adam ni Tuhan buat di bumi, bukan buat atas langit juga. Kerana iblis dan syaitan termasuk daripada mereka yang diperintah supaya sujud pada Adam. Sedangkan Adam tidak mampu memasuki bahagian langit atau surga. Surga ma'wah. Sebagaimana firman Tuhan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tuhan kata, hai Adam, engkau dan isterimu tinggallah dalam surga ini. Surga ni, surga mana ni? Surga di alam Nisa, engkau atas langit, engkau kat mana? Dan juga surga, makanlah apa yang kamu mahu. Fakula min haitsu syi'tuma. Berdua ni, kamu nak makanlah. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi janganlah dekat kepada pokok ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu jadi orang yang zalim. Maksudnya, kamu keluar dari surga ini dan tidak terdapat suatu di situ yang mengembalikan kepada kekurangan di dalam kesempurnaan. Jadi bila keluar dari surga, maka nak boleh sumber dari surga tak ada. Kita kata kalau anak-anak kita lah, selagi dia hidup dengan kita, dia terus surga. Dia surga. Mana dia tidak pernah fikir gap.
bangun maki, bangun pagi atau bangun rumah malam, masa mana di sekolah apa. Kalau fikir cuma fikir benda-benda yang kecil-kecil lah. Tu dia. Nak makan, nak makan, nak apa tak payah fikir. Tapi bila dia berasing, maka semua dia bertanggungjawab. Mana keluar daripada syurga dia tu. Mula masuk dalam tadbir rumah tangga. Masuk dalam tamadun. Maka terdapat di situ penerangan bagi fitrah kemanusiaan bahawa apabila ia membiasakan diri dengan suatu macam kehidupan, dia tidak akan meninggalkan kepada suatu macam yang lebih tinggi daripadanya, kecuali melalui kesukaran dan pengorbanan yang sah. Nak ubah cara hidup ke sini kerana dia tidak mampu menilai keadaan yang keluar, iaitu tentang perpindahan dihitungkan dirinya dirugikan. Jadi kita beralih lah. Kalau orang bandar beralih hidup kuli, Allah dahsyatnya. Sebab itulah kalau orang bandar nak alih hidup tak segi. Tak segi nak ngasih belau pun baik. Sama dekat orang dulu nak iklan tak segi nak jalan pun bahok dia. Jadi dua-dua sama tak segi belakang. Pasal apa beralih keadaan? Fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan menggoda dan merayu keduanya. Tu adan atau awal tu. Syaitan masuk duduk kaca dia dengan maksud agar terbuka aurat mereka yang tertutup. Tujuannya liuk dia lahuma ma wuri'anhuma min sawati,